Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati sekalian ahli keluarga saya yang saya kasihi, yang saya hormati ibunda, adik-beradik yang saya kasihi jauh dan dekat, sahabat handai yang saya kasihi jauh dan dekat, seterusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar yang mampu dengan kefakiran ilmu yang ada. Mudah-mudahan menjadi satu pengiktibaran untuk diri saya dan keluarga saya, dan yang lebih penting daripada itu menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada umatnya, termasuk kita yang menjadi umatnya ini, umat akhir zaman ini. Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Dakwahlah, sampaikanlah amanah yang aku berikan kepada kamu ini, sampaikanlah kepada manusia yang lain. Ballighu anni, sampaikanlah, serukanlah apa yang aku sampaikan ini, walaupun hanya satu ayat. Ini pesanan Nabi SAW. Jadi sebagai menyahut, mengambil pengajaran sayang kepada hadis tersebut, maka saya cuba sampaikan sekadar yang mampu, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian. Suatu hari Asma binti Umais duduk berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma bin Umais duduk berhampiran dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam duduk-duduk itu ramailah, bukan kata mereka berdua saja, ada sahabat-sahabat yang lain lagi. Mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga, Umais ni juga, Asma binti Umais ni juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak ada orang. Nabi jawab salam. Asma binti Umais ni, Asma ni dengar Nabi jawab salam, tapi tak ada orang. Tak ada orang bagi salam. Dia tak kelihatan, tak terdengar siapa pun bagi salam, tapi Nabi jawab. Dia pun keheranan. Kita pun heran, kan? Kita bersembang dengan kawan-kawan, dengan kawan kita, tiba-tiba kawan kita jawab Waalaikumsalam. Tak ada orang lalu. Jadi kita pun tertanya-tanya. Dia jawab salam pada siapa? Ini Nabi yang jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Lalu baginda Nabi SAW berkata kepada Asma binti Umais bahawa roh Ja'far bin Abi Talib telah menyapa mereka. Nabi bagi tahu kepada Asma binti Umais. Asma bin Umais ini isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Nabi kata, roh Ja'far bin Abi Talib telah menyapa mereka. Maksudnya Ja'far ni dah meninggal. Asma ni suami dia tak ada lah. Ja'far sudah meninggal. Sebab tu Nabi kata, roh Ja'far bin Abi Talib telah menyapa mereka. Tapi memberi salam kepada mereka. Tapi tak didengar oleh Asma. Didengar oleh Nabi SAW. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelebihan yang Allah berikan Nabi Muhammad. Nabi banyak kelebihannya. Selain dari mukjizat dia, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dia yang tak ada pada manusia yang lain. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi kalau dia berjalan, pandang ke depan tu, belakang tu dia tahu. Dia nampak walaupun tak pandang belakang, tapi dia tahu. Ini kelebihan Nabi. Nabi satu lagi kalau dia tidur. Matanya tidur, tapi hatinya jaga. Hatinya jaga. Mata tidur macam biasa manusia. Tapi hatinya tidak tidur. Kita manusia kalau tidur terus. Tidur terus. Lena terus. Nabi mata yang lena, tetapi hatinya tidak lena. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi kita yang kita sayang. Nabi kata, roh Ja'far bin Abi Talib telah memberi salam kepada mereka, dan roh Ja'far bin Abi Talib datang diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ini percakapan Nabi SAW. Kita wajib percaya percakapan Nabi SAW. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun wa Asma'i binti Umais qarib minhu idh radda as-salam wa qala ya Asma' hadha Ja'far ma'a Jibril wa Mikail marru fasallimu alaina wa akhbarani annahu laqiya al-musyrikin yawma kaza wa kaza. Ini kalau nak baca yang Arab ni panjang lah, tapi saya ambil makna dia saja. Kadang-kadang kita sendiri pun pernah mendengar. Kan? Kadang-kadang kita pun situasi seperti itu kadang-kadang pernah berlaku. Macam orang bagi salam. Kadang-kadang lah. Tak selalu. Kalau tak berlaku pada kita pun mungkin pada orang. Macam orang bagi salam tapi tengok tak ada. Kadang-kadang ada berlaku begitu. Macam ada orang panggil kita tapi tengok tak ada. Kadang dengar macam ada orang bagi salam, tapi tak ada siapa pun main sama kita. Sebagian orang apabila dia berlaku begitu, apa yang berlaku? Meremang bulu rumah.
Takut. Siapa bagi salam kat aku ni? Siapa sahut nama aku ni? Bagai lebih teruk lagi, lentang pukang lah lari. Waktu malam jalan-jalan, tiba dengar macam ada orang bagi salam. Tak ada orang keliling kita. Tak ada siapa yang kiri kanan kita. Ada nampak dengar bunyi bagi salam. Tunggu apa lagi, kan? Kadang-kadang bukan semua orang lah. Setengah dia meremang bulu rumah je. Yang teruk lagi lari lentang bukang. Yang ada kekuatan iman, dia jawab salam dan dia tak pedulikan dia. Dia kata itu mungkin kebaikan yang datang kepada dia. Kerana datang dengan bawa salam. Dia jawab salam dan berjalan macam biasa. Itu mungkin ada makhluk yang baik yang datang kepada dia, menyahut yang mungkin datang kepada dia, tapi tak nampak, dia jawab salam, terus habis. Macam-macam fashion lah manusia ni. Ada yang boleh tunggu, ada yang meremang bulu rumah, ada yang lari lentang pukang. Kita pun kadang-kadang masa kecil-kecil dulu pun macam-macam juga lah berlaku, kan. Nampak sikit lari lentang pukang, naik rumah sampai tak basuh kaki. Kadang-kadang kita terdengar orang manggil nama kita, tapi tak ada, kita tengok tak ada orang. Itu biasalah. Mungkin saja malaikat memberi salam. Bagi orang yang beriman, mungkin kita jangan lari lah kalau berlaku macam tu. Kalau bagi salam, benda salam ni benda baik. Nama Allah, As-Salam tu nama Allah. Bukan saja nama Allah, nama syurga. Salah satu nama syurga, As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Masukkan aku dalam darus salam. Syurga, nama syurga. Salah satu nama syurga. Jadi kalau bagi salam tu benda yang baik lah. Benda yang baik. Jangan lari. Jawab salam, buat biasa. Kita anggap itu mungkin suara malaikat yang beri salam kepada kita. Alhamdulillah lah. Malaikat beri salam kepada kita. Makna dia, kita di antara orang yang betul. Orang yang baik. Kita anggap diri kita, biarlah kita anggap diri kita tu seorang yang baik. Diri kita alhamdulillah pada dalam kebaikan. Sehingga malaikat pun bagi salam kepada kita. Bukan hantu syaitan duk kacau, duk ligan kita. Kalau tak baik ni, hantu syaitan duk kacau kita. Ini hak duk bagi salam ni, malaikat. Akan tetapi hal sedemikian adalah dalam pengetahuan Allah juga. Namun apa hakikat pun, semua tu Allah jualah yang mengetahui. Kita sekadar dapat membaca tafsiran kita seperti itu. Hakikat sebenar Allah yang Maha mengetahui. Baik. Nabi kata, Ruh Ja'far bin Abi Talib telah menyapa mereka dengan memberi salam. Sebab tu aku jawab salam. Siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Siapa Ja'far? Ibnu Ja'far ini, Ja'far Ibnu Abu Talib ini merupakan salah seorang panglima dalam peperangan Mu'tah. Satu peperangan yang kita kata peperangan yang hebat, berlaku di satu tempat di Mu'tah. Sekarang ni Mu'tah ni di Jordan. Mu'tah ni di bumi Jordan sekarang. Ja'far bin Abi Talib, dia salah seorang panglima yang dilantik sebagai ketua dalam peperangan yang penting itu. Dia membawa tentera-tenteranya, dia membawa golongan kumpulan-kumpulannya. Akhirnya dia gugur, syahid dalam peperangan itu. Ini dikatakan Ja'far bin
Abi Talib. Bila kita dengar Ja'far Abi Talib, seorang sahabat Rasulullah, seorang panglima Islam yang gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku dengan jumlah angkatan tentera yang musuh lebih ramai daripada tentera Islam. Tentera Islam pun ramai, tapi ramai lagi tentera musuh Islam. Ramai lagi. Tentera musuh dikatakan bahawa seramai 250,000 orang. 250,000 orang. Manakala tentera Islam hanya seramai 3,000 orang. Bayangkan, 3,000 orang nak lawan dengan 250,000 orang. Semangatnya umat Islam zaman dulu, tuan-tuan muslimin muslimat. Islam nak sampai kepada kita muslimin muslimat bukan mudah. Patutnya kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sampai kepada bumi tanah Melayu ini, dulu dipanggil tanah Jawi ini, Nusantara ini. Dibawa sebelum itu lagi, sebelum sampai ke bumi ini, diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan darah dan air mata. Sahabat-sahabat berjuang dengan begitu gigih, walaupun 3,000 orang nak lawan 250,000 orang nak bawa Islam. Bukan mereka nak merampas harta apa semua, nak dakwah Islam ni, nak lawan dengan musuh yang nak menghancurkan Islam. Sebab 250,000 orang ni, mereka ni nak ganggu Islam ni, mereka nak menghancurkan Islam. Kalau mereka menghancurkan Islam, mereka mengalahkan Islam, maka kita apa akan berlaku pada umat? Adakah Islam akan sampai ke sini kalau tanpa pengorbanan orang terdahulu? Sebab itulah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada mereka-mereka yang terdahulu. Kerana dengan jasa mereka lah sampai Islam ni kepada kita. Dengan pengorbanan mereka lah sampai Islam ni kepada kita. Bahkan Islam sampai ke tanah Melayu ini dulu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Bukan naik kapal terbang. Bukan naik kapal terbang. Naik kapal biasa. Meredah lautan, beribu batu. Ada yang gugur, ada yang mati dalam perjalanan. Tapi mereka datang untuk menyebarkan Islam. Di mana saja bumi mereka sebarkan. Di mana ada saja tempat negara yang mereka nampak, mereka boleh pergi, mereka sampai. Mereka sampai. Mereka pergi untuk dakwah Islam. Itu sahabat-sahabat dahulu nak bawa Islam kepada kita ni. Sebelum sampai kepada kita ni. Benar, darah dan air mata mereka. Dengan pengorbanan mereka. Kita patut berterima kasih, bersyukur kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, kepada Rasulullah, lebih-lebihlah, dan kepada sahabat-sahabat dia, dan kepada tabi'in. Selepas sahabat, dia mengatakan tabi'in. Lepas tabi'in, itba'ut tabi'in. Pengikut-pengikut hingga sampai ke ulama-ulama terakhir ni. Mereka lah menyebarkan Islam sampai ke akhir zaman ni. Sekarang ni kita dibawa oleh para ulama. Ulama-ulama menyebarkan Islam, buka-buka pondok, menyampaikan ilmu untuk anak cucu kita. Sebab kita akan meninggal, anak cucu kita akan hidup lama lagi, cicit kita. Daripada ilmu mereka sampaikan inilah akan turun ke generasi. Kalau tak disampaikan oleh para ulama sekarang, di belakang, selepas mereka akhir zaman nanti, sehingga anak cucu kita nanti, siapa nak sampaikan Islam itu? Ini yang perlu kita faham. Ini yang perlu kita fikirkan. Mana peranan sahabat-sahabat, peranan Rasulullah dan sahabat cukup hebat. Kemudian jika dipikirkan secara logik pun,
dengan nisbah itu sukar nak menang. Kalau fikir secara logik, dengan nisbah 250,000 lawan 3,000, sukar nak menang. Peperangan Mu'tah ini, dia agak istimewa. Istimewa sebenarnya. Sebelum angkatan tentera bergerak menuju ke medan peperangan, Rasulullah dulu dia telah membuat perancangan. Rasulullah dia telah membuat peraturan, merancang. Ini kita kehebatan Rasulullah. Dia sebelum tentera ini bergerak, sebelum Ja'far dan tentera-tenteranya yang lain bergerak, Nabi bagi pesan dulu kepada mereka dengan beri isyarat. Nabi bagi tahu peraturan, syarat. Ini disiplin dalam peperangan. Nabi ini amat tekan tentang disiplin. Siapa yang nak pegang, siapa yang berhak pegang panji Islam, bendera Islam. Dalam peperangan dahulu, umat Islam, bendera itu penting. Panji Islam, bendera, bawa bendera. Selagi bendera itu tidak jatuh, mana kekuatan Islam itu masih ada. Orang Islam di belakang ni, mana dia, mana kita belum kalah. Selagi bendera itu masih boleh berkibar. Orang yang selalunya bawa bendera itu duduk di depan. Bila bendera itu orang belakang tu nampak bendera itu masih lagi terpacak begitu, maknanya kita lawan lagi, kita tak kalah lagi, bendera kita masih berkibar. Tapi kalau bendera itu dah tak ada, jatuh, maknanya kita ada masalah dalam peperangan. Sebab itu dulu dalam peperangan, bendera ini penting. Panji Islam. Panji Islam penting. Kemudian panji itu, yang kata bendera itu, dia merupakan satu simbol kekuatan. Kekuatan dalaman, semangat, dan juga segi pertahanan. Sekiranya panji itu bendera itu jatuh ke tanah, berarti kalah. Sebab itu tentera Islam dia jaga panji itu. Kalau jatuh, tentera lain ambil sambut, pegang. Kalau kata jatuh, katalah yang pegang bendera tu gugur syahid. Kawan yang lain pula ambil, pegang, sambut, pegang, naik balik. Makna sampai begitu sekali. Islam, tentera Islam dalam peperangan zaman Rasulullah SAW, dalam peperangan Mu'tah ini. Ini istimewa peperangan Mu'tah. Nabi beritahu siapa yang berhak pegang. Kemudian dalam peperangan Mu'tah ini dilihat dalam sebagaimana hadis, Rasulullah SAW memberi isyarat dan mengamanahkan bahawa orang pertama yang akan memegang panji tersebut adalah Abdullah ibnu Rawahah. Nabi beritahu orang yang pertama pegang adalah Abdullah ibnu Rawahah. Sahabat Nabi ni, sahabat Nabi ni. Masuk Ja'far Abi Talib dan kawan-kawan dia lah. Ini orang yang bersama hadapan. Pertama Nabi kata dalam perangan Mu'tah ni, bendera ini dipegang dulu oleh Abdullah ibni Rawahah. Nabi pesan sebelum nak pergi ni. Kemudian sekiranya Abdullah ibni Rawahah ini gugur syahid, Nabi kata yang menggantinya, yang pegang itu balik, yang pegang bendera itu diganti oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harisah. Dan dalam satu riwayat yang lain menyebut bahawa ada yang kata Ja'far bin Abi Talib dulu pegang, kemudian barulah Zaid bin Harisah. Ada juga riwayat yang begitu. Tapi mereka bertiga inilah
Mereka bertiga inilah yang diberitahu oleh Rasulullah memegang panji-panji itu. Ternyata benar apa yang Nabi pesan tu, apa yang Nabi beri pesan dekat mereka tu. Nabi ni dia macam tahu. Itulah kata mukjizat Nabi, dan Allah bagikan kepada Nabi suatu ilmu yang tiada pada manusia yang lain. Seolah macam pesan 3 orang pegang ni, seolah-olah macam akan ada orang yang syahid, ada yang akan mati lah. Sebab cara pesan tu, cara pesanan tu macam dia wasiat lah, kalau pegang yang apa nama pesanan tu, kalau meninggal ini kau ni pegang, kalau kau ni meninggal kau ni pegang. Nabi pesan begitu, seolah akan ada yang meninggal, seolah begitu. Ternyata benar apa yang Nabi beritahu itu. Ketiga-tiga panglima, iaitu Abdullah ibnu Rawaha, Abdullah ibnu Rawaha, Zaid bin Harisah dan Ja'far ibni Abi Talib, semuanya gugur. Yang disebut oleh Rasulullah untuk memegang panji itu gugur syahid dalam peperangan Mu'tah, yang berlaku di bumi di Jordan sekarang ini, tempat tu. Dari awal lagi, yakni sebelum keberangkatan tentera Islam di medan peperangan, Rasulullah telah memberi isyarat bahawa ketiga-tiga panglima ini macam akan gugur syahid. Dan memang gugur syahid sungguh. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tidak gentar. Sahabat ikut. Ikutlah sahabat nak tanya, adakah bila saya dipegang oleh Ja'far, kemudian dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha, Zaid bin Harisah, mana ada di antara kami yang akan mati ni ya Rasulullah? Mereka tak tanya begitu. Sebab tiga-tiga kami diamanahkan untuk pegang. Adakah ada di antara kami ni akan gugur? Mereka tak tanya begitu. Mereka dengar saja. Dengar dengan taat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi isyarat seolah-olahnya mereka itu akan gugur dalam peperangan. Selepas ketiga-tiganya gugur, tentera Muslim sepakat, dah gugur dah ni. Ketiga-tiga yang pegang bendera ni gugur. Kemudian tentera Islam yang lain, yang ramai itu, majoriti itu bersepakat, siapa nak ambil pula ni? Sebab Rasulullah pesan 3 orang ni saja yang pegang bendera ini. Lalu mereka membuat putusan, tentera Islam bersepakat melantik Khalid bin Al-Walid untuk memegang bendera tersebut. Dan peperangan Mu'tah telah dimenangi oleh tentera Islam di tangan Khalid bin Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid ni muslimin, muslimat kita pun mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih maklum. Dia di antara sahabat yang tidak gugur syahid di medan peperangan. Dia menangis. Dia seorang panglima yang hebat. Dia taat pada Rasulullah, seorang panglima yang gagah berani. Apa Rasulullah kata dia ikut. Seorang yang berani, yang tahu strategi peperangan, taktik-taktik peperangan, dan seorang ahli ibadat. Sahabat-sahabat ni diibaratkan seperti mana tikus di waktu malam. Ibarat mereka seperti itu, tikus di waktu malam seperti tikus, siangnya seperti harimau. Malamnya sembunyi di rumah, duduk dalam rumah ibadat, duduk buat ibadat. Siangnya mereka berani seperti harimau, singa. Begitulah sifat mereka. Malam mereka beribadah kepada Allah. Siangnya mereka seperti singa.
Sehingga itu maksudnya keberanian mereka itu siang. Malam mereka takut. Malam seperti tikus. Takut kepada Allah. Macam kita, macam tikus di rumah kita lah. Dengar bunyi sikit, kita dia lari. Takut kat kita. Mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadat kepada Allah. Di waktu malam. Tapi siang mereka seperti singa. Keberanian mereka itu. Ini sahabat-sahabat, tuan-tuan. Ini sahabat-sahabat kita. Kalau kita baca sejarah sahabat-sahabat, kita rasa Allahu Akbar. Patutlah Allah, bila disebut nama sahabat, patutlah semua kita disebut radhiyallahu an. Allah redha kepada mereka. Semua sahabat-sahabat, bila disebut nama sahabat, kita sambut radhiyallahu an. Allah redha dekat mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Ali karramallahu wajhah. Dan sahabat-sahabat yang lain-lain, beratus-ratus sahabat, semua kita sebut radhiyallahu an. Maknanya Allah redha dekat mereka dah. Allah redha kepada mereka dah. Sebab mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman mereka. Allah uji mereka dengan praktikal, dengan amali dan praktikal. Dan mereka menjalankan tanggungjawab itu dengan penuh keikhlasan dan semangat, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, peperangan Mu'tah telah dimenangi oleh tentera Islam di tangan Khalid ibn Al-Walid. Saya sebut tadi, Khalid Al-Walid ni, dia syahid. Syahid. Tapi dia tak syahid dalam peperangan. Syahid ni Allah terima sebagai penyaksian. Kata syahid ni Allah menyaksikan apa yang dia lakukan itu. Kemudian tapi dia cuma tak syahid dalam gugut dalam peperangan bersama sahabat. Sebab tu dia menangis. Ketika mana sahabat-sahabat dia sakit, sahabat-sahabat lain pergi mengunjunginya, dia menangis. Kenapa kamu menangis, wahai Khalid? Dia kata, aku tidak sampai hajatku untuk mati syahid dalam peperangan. Dia nak minta, dia berdoa nak mati syahid dalam peperangan. Dia tak mau mati di tempat tidur. Itu semangat Khalid ibn Al-Walid. Dia tak mau mati dalam keadaan atas katil ataupun tempat baringan. Dia nak mati bersama seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti Ja'far dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi dia tak diizinkan oleh Allah mati dalam peperangan, walaupun dia berjuang bersungguh-sungguh. Dalam Islam, berjuang, hendakkan syahid ni bukan mana pergi terus sarah diri nak bunuh, nak bagi orang bunuh, nak dapat syahid. Tidak. Syahid bukan macam tu. Nak syahid, pergi perang, bagi orang bunuh. Tak usah pertahankan diri, bagi orang bunuh, syahid. Tak. La. Syahid ni nak dapat dia berperang bersungguh-sungguh dengan segala kekuatan dia, dan menjaga diri dia daripada musuh, mempertahankan diri dia daripada dilakukan oleh musuh. Lawan sungguh-sungguh sampai mempertahankan diri. Dan jika dalam mempertahankan diri itu dia mati juga, mana itu baru syahid. Itu baru dikira syahid. Bukan pipi setelah buka dadah, tembak bapak nama, tetaplah aku nak syahid. Itu bukan. Allah tak terima itu sebagai syahid. Tapi sahabat-sahabat tak ada yang seperti itu. Sahabat-sahabat tak ada seperti itu. Nak menunjukkan kata makna syahid. Sebab itu,
Khalid Al-Walid, peperangan dia banyak peperangan. Dia masuk. Dia tak meninggal. Padahal peperangan dia masuk semua hebat-hebat. Sebab apa? Dia mempunyai kepakaran dalam peperangan. Dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai ilmu dalam peperangan ni lah. Dia tak mati. Kalau kata dia nak mati tu, dia tak usah pertahankan lah diri dia. Bagi musuh tetak dia. Bukan. Syahid ni bukan begitu. Mana serah diri bulat-bulat. Tak. Sebab tu dia menangis. Dia kata Allah tak bagi aku syahid dalam peperangan. Dia duduk di tempat, pasal dia tak sihat, sahabat-sahabat pergi ziarah. Dia buka baju dia, dia buka badan dia. Dia buka baju dia. Nampak badan dia. Tempat tetakkan pedang yang musuh tu penuh di belakang ni. Parut tu. Parut yang bekas kena tetak dalam peperangan. Belakang ni banyak. Tak tahu nak bilang lah. Banyak peperangan ni. Bekas-bekas luka tu. Tapi dia tak mati. Tak diizinkan lagi. Dia tak mati dalam peperangan. Tu dia sedih tu. Allahu Akbar. Kita kalau kata tak mati dalam peperangan ni, cakap parut ni, Alhamdulillah lah. Hidup lagi aku. Khalid dia menangis. Kerana kenapa dia tak dimatikan dalam peperangan. Dia antara sahabat yang tak mati dalam peperangan. Walaupun ikut dalam peperangan. Inilah antara kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pusingan pertama dalam peperangan itu, yang diketuai oleh Abdullah Ibnu Rawahah yang depan sekali itu, yang bawa bendera itu, bila sampai di medan peperangan, mereka terkejut melihat musuh yang begitu ramai. Musuh yang cukup ramai lah. 250,000 orang. Yang mereka ni 3,000. Lalu salah seorang tentera Islam berkata, "Wahai Abdullah Ibnu Rawahah, tentera musuh begitu ramai." Ada sahabat di belakang kata, Ya Abdullah, wahai Abdullah. Bila dia pegang bendera tu, dia sebagai ketua lah. Dia general lah. Wahai Abdullah, musuh ramai sangat ni. Adakah kita mampu nak lawan mereka? Apa kata kalau kita berunduk dulu? Kerana Islam pun tak memaksa kita lawan dengan orang yang ramai ni. Nanti kita kalah. Seolah kita ni macam nak menempah diri. Nak mencari kita tahu tak nak kalah. Kita nak menempah diri dalam ada kekalahan. Mungkin ada di antara kita yang akan mati. Ada sahabat yang kata begitu. Tak salah tu pergi masing-masing pandangan. Dalam Islam mesyuarat ni tak salah bagi pandangan. Tak ada satu dosa. Kita bagi pandangan. Kotlah nak marah apa. Tak. Dia kata, adakah kita mampu nak lawan ya Abdullah? Ramai sangat ni. Islam pun tak paksa kita. Kita sikit. Salahnya kita ni nak menempah kekalahan. Bila kekalahan mungkin ada di antara kita yang akan mati. Tak salah pandangan tu. Islam ni dia meraihkan semua pandangan. Dia tidak menutup pintu untuk orang nak bagi pandangan. Itu Islam. Apa jawab Abdullah Ibnu Rawahah? Abdullah Ibnu Rawahah jawab, Rasulullah telah memilih kita. Dia kata, Rasulullah telah memilih kita, Rasulullah telah menghantar kita medan perang, maka aku tidak akan pulang. Sama ada Allah beri kemenangan pada kita ataupun aku syahid di sini, aku tak akan pulang. Bahkan dia kata lagi, ni Abdullah bin Rawahah, aku ternampak bidadari syurga berterbangan menanti menyambut kita dalam syurga Allah.
Allahu Akbar. Musuh ramai ya. 250,000 dengan 3,000. Tapi dengan semangat dia kata, aku takkan balik. Sama ada menang atau kalah, atau aku mati di sini. Dan sekarang aku ternampak seolah-olah bidadari-bidadari yang menanti aku di pintu syurga. Jika aku syahid. Jika aku syahid di sini, seolah aku nampak macam bidadari itu sedang menunggu aku di pintu syurga. Itu semangat yang ada pada sahabat-sahabat dalam peperangan Mu'tah. Disebabkan ucapan Abdullah ibn Rawaha itulah telah menambahkan semangat. Kata-kata Abdullah ibn Rawaha itu telah menambahkan semangat dan menguatkan jati diri tentera Islam untuk meneruskan peperangan, sehinggalah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada dalam jiwa tentera Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam peperangan Mu'tah. Antara peperangan ditunjukkan oleh Allah SWT kepada baginda terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika Rasulullah duduk bersama dengan Asma bin Umais, disapa oleh roh Ja'far bin Abi Talib. Lalu Ja'far bin Abi Talib menceritakan kepada baginda bagaimana beliau bertemu dengan kaum musyrikin dalam peperangan, iaitu peperangan Mu'tah. Pada roh itu datang, dia menyapa Rasulullah bagi salam dan dia menceritakan keadaan yang berlaku dalam peperangan Mu'tah. Ini kehebatan Rasulullah, apa kita kata mungkin sebagai itu mukjizat, satu kelebihan. Dia datang menyapa dan menceritakan apa yang berlaku dalam peperangan itu. Umais ni tak dengar apa yang disapakan itu. Lepas tu dia heran. Kenapa Rasulullah bagi apa nama Asma ni dia tak dengar. Dia tak dengar. Asma dia tak dengar. Apa yang Rasulullah dengar disampaikan oleh roh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib memberitahu kepada Rasulullah bahawa dalam peperangan itu lebih daripada 70 kesan tikaman dan pukulan. Beliau memegang panji di tangan kanannya. Ja'far mengatakan bahawa aku memegang panji bendera ini tangan kanannya. Kemudian tangan kananku ditebas oleh musuh. Tetak oleh musuh. Ini ruh yang datang, ruh Ja'far bin Talib menceritakan kepada Rasulullah SAW mendengar. Ruh orang beriman ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan. Kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab yang lain, ruh-ruh orang Islam, orang beriman ni, Allah beri kelebihan, boleh pergi ke tempat-tempat, dibawa oleh apa ada yang kata duduk di paruh burung yang hijau, dan ada yang kata boleh pergi ke tempat-tempat yang mana yang nak pergi, yang tempat yang elok-elok. Ni roh, tapi tak dapat saya tak alim dalam bahagian ini. Bab masalah roh ini kena tanya orang yang lebih alim. Dan bab roh ni pun bukan semua kita boleh faham. Yas'alunaka 'anil ruh. Nabi kita ayat Quran kata silap saya, kalau orang bertanya kepada kamu tentang roh, wahai Muhammad, jika orang bertanya apa itu roh, qulir ruhu min rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhanku.
Wa ma utitum illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepadaku ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Dalam Quran Allah sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah ajar aku tentang roh ini sikit sangat. Nabi kata, Allah beritahu dalam Quran, jika orang tanya kamu tentang roh, jawab, roh itu urusan Tuhanku. Dan Allah ajar aku tentang roh ni sikit sangat. Aku tak nak cerita banyak. Sebab itu jika ada orang akhir zaman ni, dia boleh cerita tentang roh ni macam-macam. Roh ni. Fikir. Dia tahu roh ni pergi ke mana, dia tahu roh ni pergi ke mana. Dia nampak roh kau ni, dia nampak roh kau ni. Kadang ada, terutama dalam perubatan. Hati-hati. Takut dia boleh menyesatkan kita. Sedangkan roh ini urusan Tuhan. Dan Nabi sendiri memberitahu, roh ni Allah tak urusan Tuhan. Dan Allah bagi tahu tak banyak tentang roh ni. Rahsia Allah. Allah bagi sedikit je tentang menceritakan tentang roh ini. Nabi pun dia dapat sikit saja berita tentang roh. Allah menyampaikan tentang masalah roh kepada Nabi sedikit je, tak banyak. Mai kita akhir zaman ni dia boleh cerita banyak pula dah. Dia dapat dari mana? Sedangkan Nabi pun dapat sedikit je. Malaikat mai datang cerita kepada dia? Adakah malaikat boleh datang mai bawa wahyu kepada kita? Adakah lagi wahyu selepas kewafatan Rasulullah? Adakah Jibril boleh datang pada seseorang selepas kewafatan Rasulullah, selepas Rasulullah wafat? Jibril datang pula pada seseorang lain. Tok Syekh mana menyampaikan wahyu? Ada? Wahyu tak ada. Wahyu telah terputus apabila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam Quran dan hadis, bagaimana itulah. Cuma yang ada karamah. Ada karamah seseorang. Tapi bukan wahyu. Karamah ni kelebihan yang Allah bagi. Ilmu bentuk laduni Allah bagi. Tapi wahyu tak ada dah. Sebab tu dia nak mengaku jadi Nabi. Nabi Melayu kan, Nabi Arab kan dulu. Macam-macam. Melayu. Dulu heboh di Malaysia ni Nabi Melayu. Ada orang ikut, ada pengikut. Ayah Pin pun ada pengikut. Ayah Pin tu yang ikut dia tu yang kata kerajaan langit tu. Yang ikut tu bukan lekeh-lekeh. Orang-orang yang kadang-kadang ada pendidikan. Nak buat macam mana? Yang seorang tu, kalau tak silap saya, seorang ustazah. Balik dari Mesir. Ikut dia. Ikut ajaran dia. Balik dari Mesir. Boleh ikut Ayah Pin. Allahu Akbar. Ramai pengikut. Itulah kata manusia ni, apa nama, akhir zaman ni macam-macam ilmu. Macam mana anak cucu kita nanti, wallahu alam lah, ya Allah, minta lah simpang. Bagilah didikan kepada anak-anak kita elok-elok. Sementara kita masih ada ni. Bagi kepada mereka. Bagi kepada mereka. Terapkan kepada mereka ilmu-ilmu agama yang benar ni. Walaupun apa option mengaji mereka, tetapi begitu mereka, bacalah buku-buku agama. Dengarlah kuliah-kuliah. Sekarang ni kuliah-kuliah sama ada di masjid ataupun dengar dalam YouTube kah, dengar kuliah. Tapi cari guru-guru yang kita rasa yang memang mereka itu beramal dengan ilmu mereka. Jangan dengar kuliah dalam kaset ni macam-macam juga, kuliah yang celaru pun. Bawa ajaran-ajaran yang mengelirukan pun ada. Pilih kuliah-kuliah Ustaz Wadi, Anwar, Ustaz Kazim, arwah Ustaz Arundin, ada lagi kuliah dia. Walau dia meninggal, tapi kuliah dia masih ada. Dia tinggal juga ilmu. Ismail Kamus. Ambil kuliah-kuliah mereka dengar. Tak faham, tanya guru. Tanya guru-guru. Tak faham, jangan tafsir sendiri. Tanya guru-guru yang masih ada ni, macam mana ni. Jangan tafsir sendiri. Dalam mengaji pun, kita kena berguru. Walaupun kita dengar kaset, walaupun kita baca buku,
Kalau kita tak faham sesuatu, kita pergi tanya guru lebih alim. Termasuk diri saya. Saya kalau tak faham, saya pergi tanya orang. Saya tak tafsir sendiri. Sebab kalau mengaji tanpa berguru, kalau yang kita tak benar, yang kita tak faham, kita tafsir sendiri, maka syaitan akan menjadi guru kita. Syaitan akan tafsir, oh gini, ikut kita. Ada yang kita faham, ada juga masalah apakah perkara yang kita tak faham. Yang tak faham itu, kita tanya kepada mereka lebih faham. Kemudian Ja'far bin Talib ni dihujani 70 tikaman dan pukulan. Beliau memegang panji di tangan kanannya. Masa tu dipegang tangan kanannya ditebas, ditetak oleh musuh. Kemudian dia ambil oleh dia kata dipegang pula tangan kiri. Kemudian tangan kiri ditebas lagi oleh musuh. Putus dua-dua tangan. Dia kata dia kepit bendera itu, panji itu dengan tengkok dia. Di tengah tengkok ni. Tak bagi jatuh panji itu. Sebab kalau jatuh panji itu, maka tentera Islam di belakang ni akan tak nampak panji tadi. Mereka akan merasakan akan kalah lah. Dia akan lemah semangat. Kalau panji itu jatuh ke tanah, makna dia kalah. Tak bagi jatuh panji tadi, dia sanggup letak di tengkok dia ni. Tangan kanan putih pegang. Tangan kanan putih pegang tangan kiri. Tangan kiri putih pegang dengan tengkok. Kapit dengan tengkok. Musuh melibas pedang di tengkok, memancungnya. Tersungkurlah Ja'far ke tanah, gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Itulah kelebihan ya Allah berikan kepada Ja'far bin Abi Talib. Sebab itulah Ja'far bin Abi Talib ini digelar satu-satunya sahabat Rasulullah yang digelar dengan gelaran At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Apa makna Ja'far bin At-Tayyar? Ja'far At-Tayyar ini gelaran yang diberi kepada Ja'far ini At-Tayyar. Rasulullah beri gelaran ini kepada Ja'far kerana beliau boleh terbang bersama-sama para malaikat. Tayyar ni maknanya dua sayap. Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap. Rasulullah memberi gelaran Ja'far At-Tayyar kepada pada ruh, kepada Ja'far At-Tayyar ni diberikan gelaran At-Tayyar, Ja'far yang punya dua sayap. Sebab tangan dia putus, tangan kanan putus, tangan kiri putus. Lalu diberi sayap, diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh terbang bersama para malaikat. Sebab tu dia boleh datang berjumpa, beri salam kepada Rasulullah. Ketika duduk, Rasulullah duduk dengan Asma tadi. Inilah kehebatan dalam keadaan saya dhaif ilmu ini, tapi saya seronok cerita tentang peperangan ini. Mudah-mudahanlah nak beri semangat pada diri kita. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi insya-Allah. Asma pun isteri Ja'far pun bila Rasulullah sebut begitu, dia pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia syukur kepada bila Rasulullah ceritakan begitu. Asma binti Umayyah ni syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kenapa? Kerana Allah limpahkan kepada suaminya kebaikan yang begitu sekali. Dan diberi gelaran pula kepada suaminya, Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap. Boleh terbang bersama malaikat. Bayangkan dalam perangan tersebut, dia pegang bendera
Tangan kanan dia akan letak. Kemudian di tangan kiri sambak pegang bendera. Dalam tangan dia putih tu. Tangan kiri putih. Dia tambik bendera tu. Terus sangkut di tengkok pula. Di tengkok pula ditebas, dipancung oleh musuh. Sehingga jatuh, diambil oleh sahabat yang lain. Dia syahid dalam peperangan Mu'tah itu. Di Mu'tah itu. Akhirnya Allah beri kelebihan kepada dia. Dan ada lagi cerita ni nanti kemudian insya-Allah sambung lagi insya-Allah dalam cerita ni, satu yang nak beri gambaran kepada kita tentang apa yang saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan adalah nak menceritakan tentang kelebihan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwah Islam dan keberanian mereka. Kita ambil contoh untuk diri kita dan kita sayang. Daripada situ kita sayang pada Islam, agama kita. Kita sayang macam mana? Dengan pengorbanan mereka sampai begitu sekalilah Islam ini sampai kepada kita dan seluruh dunia, santera dunia. Dengan semangat mereka seperti ini, kita tak boleh terbayang. Tak boleh terbayang macam mana 250,000 tinggal 3,000 boleh menang yang 3,000 ni. Bagaimana taktik mereka, bagaimana kekuatan semangat. Dan dengan Allah bantu mereka, dengan cara bantuan-bantuan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi semangat mereka yang begitu tinggi, mereka tidak patah balik. Sehingga ada sahabat yang kata sebelum tu, kita patah baliklah. Disusun balik. Lepas banyak. Tak. Mereka mengatakan, bila datang ni, bila Rasulullah suruh datang, aku tak akan patah balik dah. Ini kita sayang pada mereka, kita sayang pada agama kita. Kemudian jasa mereka, pengorbanan mereka, sebab itu saya kata dari darah dan air mata mereka dan daripada nyawa mereka, Islam sampai kepada kita. Kita kena jaga elok. Kita kena jaga elok agama kita. Walaupun kita tak sehebat mereka, jaga agama kita elok. Pegang elok agama kita, amal elok. Sebab agama nak sampai kat kita ni bukan senang. Bukan senang. Kita ni orang Arab bawa mai sini. Orang Arab bawa mai sini. Orang Arab bawa mai sini. Pedagang-pedagang bawa mai Islam. Mana tempat dia boleh pergi, boleh pergi. Yang kata sahabat-sahabat tabi'in dulu boleh pergi. Mengharungi lautan, gelora. Bila sampai ke sini, bawa Islam. Akhirnya raja-raja Melayu, tanah Melayu. Dulu ni panggil tanah Jawi, Nusantara ni masuk Islam. Sebelum ni apa agama di sini? Apa agama di kawasan ni? Ada yang katakan agama Hindu. Di Melaka tu kita kata heboh dulu. Apakah heboh? Sejarah beritahu. Parameswara. Nama param Hindu . Parameswara ni kita kata Hindu lah. Akhirnya masuk Islam. Mereka baik dengan raja. Mereka pun datang bukan bawa bermusuh tak. Dengan akhlak yang baik. Dan dengan akhlak tingkah laku orang Arab, pendakwa Arab yang baik tu yang datang ke tanah Melayu, raja suka. Tak bawa masalah, tak bawa onar, tak bawa masalah apa kepada negara, pada tanah Melayu ni dulu. Akhirnya raja tertarik. Akhirnya bila raja masuk Islam, rakyat akan ikut agama raja. Sebab tu dia katakan rakyat dia mengikut agama raja. Bila raja masuk Islam, rakyat pun akan ikut. Bayangkan kalau jika Arab tak datang masa tu, tak dakwah, tak mai sini, pendakwah tak datang. Raja tu kita masih lagi duk param tu lah, Parameswara tu. Apa agama yang kita akan dapat, yang kita akan anut? Hindu.
Kalau tak Islam tak datang, mungkin Hindu, mungkin dai kita salit yang kapur, kemudian pakai sari, perempuan, lelaki calik kapur sikit di dai. Lepas tu pakak menyanyi lagu Hindustan. Jadun ke barat ke, Bobby ke, pakak menyanyi lagu Hindustan. Dah Islam tak sampai. Gelang di kaki, boh di hidung, boh telinga. Sebab Islam, alhamdulillah, dengan dakwah mereka, kita hari ini, alhamdulillah, Allah bagi nikmat kepada kita, nikmat yang besar. Nikmat yang besar Allah sampaikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada nikmat yang lain. Tidak ada nikmat yang lain. Nikmat yang paling besar adalah Islam dan iman. Dua itu kena jaga. Nikmat yang paling besar, Islam dan iman. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Nikmat lain banyak lagi. Duit dan segala harta, segala-galanya lah. Anak pinak dan sebagainya. Itu nikmat. Nikmat yang paling besar sekali yang ada pada setiap orang Islam, Islam dan iman. Hak ni kena jaga elok. Hak ni lah kita nak bawa pi ke akhirat. Nak bawa pi kita. Nak pi dengan sama kita hari ni. Dua nikmat ni lah. Islam dan iman. Jaga betul-betul nikmat ni. Jaga dia. Polis dia. Mudah-mudahan lah. Sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran pada diri saya dan keluarga saya. Saya harap adik-adik saya yang jauh-jauh tu dengar daripada kekanda yang walaupun fakir ilmu, dengar, ambil pengajaran. Yang baik itu ambillah, yang tak baik, yang salah, abaikanlah. Ini sebagai satu dakwah sama kita. Dakwah ni berlaku antara kita dan semua orang, antara keluarga, adik-beradik, dan pada seluruh umat Islam. Kita wajib sampaikan. Dan mulai insya-Allah, alhamdulillah, melalui apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sedikit sebanyak kebaikan, dengan mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati saya, mudah-mudahan menjadi sedikit mendapat pahala untuk saya memasuki menambahkan pahala saya untuk menjadi tambahkan pahala itu untuk kita nak memasuki syurga Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita nak kumpul pahala. Yang kita buat apa-apa pun kita nak kumpul pahala. Kita semayang tanggungjawab. Lain benda tanggungjawab tu nak kumpul pahala lagi banyak. Pada di akhirat nanti banyak pahala kita. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik, yang lemah, kadang-kadang mungkin cakap dia tersangkut-sangkut adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.